Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Dan ketiganya wahdaniyah pada segala af'al, maknanya tiada ada di sana perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Hanyalah segala pekerjaan yang nyata di dalam dunia dan di dalam akhirat, dan pekerjaan yang baik dan yang jahat, nyata pada manusia dan lainnya sekaliannya nyata daripada Allah Ta'ala. Dan wadaniyah pada segala af'al itu satu ibarat, yakni perkataan yang diaturkan dengan dia menafikan kam mumpasil pada segala af'al. Maka dari kerana ini, daripada kerana sebab banyak makna wahdaniyah inilah ditafsirkan oleh musannif rahimahullah ta'ala akan dia dengan katanya ai la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala, limpah kurnia dia pula ihsan dia semata, masih memberikan peluang pada kita ada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dia beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dia mudahkan kita dengan limpah kurnia dia untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, dia permudahkan kita untuk duduk dalam satu suasana masyarakat yang nak belajar dan memahami perjalanan agama supaya benar-benar hidup sebagai orang yang beragama tepat macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita beragama, yang sampai kepada kita melalui alim ulama, tutup guru kita yang mengajar kita bagaimana kaifiat beragama. Alhamdulillah, cukup diberi hati sanubari kita hidup. Macam mana jasad kita hidup, dia beri kita hati hidup, kenal Allah, zikir Allah, ingat Allah, tauhidkan Allah, mengasakan Allah Ta'ala, puji Allah, tahmid Allah, besar sekali tauhid ke Allah Ta'ala dan rujuk pada Allah Ta'ala. Apa saja perbuatan kita, Allah Ta'ala Alhamdulillah dia sedarkan kita kepada dia, mengiktiraf siapa dia, yang dialah ilah. Makhluk ni tak ada satu sifat uluhiyah sama sekali. Itulah dikatakan iman melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dia beri kita Alhamdulillah kelapangan masa, kesihatan, tubuh badan, dia berikan kita pula kesungguhan dan keupayaan berada dalam satu majlis yang sangat mulia, dan dengan rahmat Allah Ta'ala itu kita manfaatkan bersama meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Kita duk bicara wahdaniyah, tiga makna besar yang sebut dalam kitab, ada makna keempat saya duk sebut. Seterus kita nak sambung ni adalah ketiga. Jadi makna ketiga yang memang disebut oleh pengarang kita dalam matan disebut, syarah sebut, dan kebanyakan ulama memang bahas tiga besar ni dalam bab mengasakan Allah Ta'ala, wahdaniyah dengan Allah Ta'ala. Yang telah kita lalu wahdaniyah pada zat, sifat,
Seterusnya ialah wahdaniyah pada af'al. Af'al tu perbuatan, dia singular daripada plural dia, dia plural daripada singular dia, fi'lun, fi'il, af'al, fi'lun, fi'lani, af'al. Wahdaniyah pada af'al. Baik, apa maksud dia? Maknanya tiada ada di sana perbuatan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Merasakan perbuatan ni mengikut macam mana kita asakan zat Allah Ta'ala yang menafikan kam muttasil mumpasil pada zat. Kerana Allah satu, maksudnya zat dia satu. Zat dia mustahil bersusun daripada sesuatu. Sama ada atas istilah jauhar, atas nama jirim, jisim, atas nama molekul, zarah, atas nama atoms, atas nama muka, tangan, atas nama juzuk anggota. Subhanallah. Begitu juga Allah Ta'ala satu, mana satu zat dia, tak ada zat dia ada satu lain daripada zat makhluk ni yang semisil dia. Subhanallah. Makna yang pertama tadi pun bab zat yang kata mustahil, zat dia yang satu tu bersusun daripada molekul, zarah, jauhar, jirim, jisim, juzuk anggota, juga menafikan ada misil pada Allah Ta'ala. Kerana istilah bersusun daripada sesuatu, yang sesuatu tu tak boleh dipisahkan, boleh ditanggalkan ataupun dicantumkan dengan sesuatu, yang tu memahamkan ciri-ciri makhluk. Allah, dia yang cipta makhluk, mustahil ciri makhluk tu pada dia. Subhanallah. Pasal makhluk ialah makhluk, makhluk tak akan bersifat dengan sifat siapa khalik makhluk sama sekali. Itu bab zat. Begitu juga bab sifat. Dah sifat, tentulah Allah saja mempunyai sifat sempurna. Macam mana sempurnanya zat dia yang wajibul wujud, sedia wujud, baqa wujud, yang berdiri sendiri, tak hajat pada sesuatu. Yang makhluklah sebenarnya yang berhajat pada Allah Ta'ala. Makhluklah yang sebenarnya memang berhajat dari sudut zat dia. Pasal makhluk asal tak ada, Allah yang bagi ada. Makhluk kalau ada pun binasa, makhluk kalau ada pun berhajat pada Allah Ta'ala untuk ada kelangsungan dia. Jadi seterusnya kita nak sambung ni, dah sabit zat makhluk, sifat makhluk, af'al makhluk, macam mana pula? Sama lah prinsip dia apa dia? Dah zat kita Allah Ta'ala bagi jadi, sifat kita Allah Ta'ala kurniai. Takkan perbuatan tiba-tiba gedik-gedik kita punya seorang diri. Subhanallah. Itu yang dia kata dalam bab af'al ni, tauhid Allah Ta'ala dengan mana tiada di sana. Di sana tu mana? Pada makhluk. Perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa saja perbuatan yang ada pada makhluk, tiada lain melainkan punca terbit datangnya perbuatan tu mesti daripada Allah Ta'ala. Kerana zat makhluk pun datang daripada Allah yang khalik makhluk. Sifat makhluk pun datang daripada Allah yang jadikan sifat makhluk. Takkan perbuatan daripada makhluk semata-mata. Baik, jelas tak tu? Jadi kalau itu hanyalah segala perbuatan, segala pekerjaan, masuk pekerjaan ni, segala pergerakan, berdiri, bangun, duduk, kalau umum sebut perbuatan tu lah. Sakit, sihat, kaya, miskin, iman, kufur. Bahasa pendek dia segala perbuatan. Bila sebut segala perbuatan ni, maksudnya segala pergerakan yang berlaku pada makhluk yang boleh ada perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Itulah dipanggil af'al tu. Tak dipanggilkan perbuatan, melainkan perbuatan ni kalau sebut definisi, apa dia perbuatan? Dia ialah pergerakan anggota dan juzuk badan sesuatu makhluk yang berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu umumnya dipanggil perbuatan, pergerakan macam tu, pergerakan anggota kita dengan ragam tingkah laku yang tertentu, daripada satu tempat ke satu tempat ataupun daripada satu keadaan ke satu keadaan. Itulah dipanggil perbuatan. Jadi takkan ada satu apa perbuatan pun, pergerakan ni. Pasal nak ada perbuatan mesti ada harakah, mesti ada pergerakan.
Bergerak tu main mana? La ilaha illallah. Allah lah yang menggerakkan satu. Tak ada satu benda atas muka bumi ini yang boleh bergerak, melainkan semua adalah daripada perbuatan Allah, baru boleh ada perbuatan pada makhluk. Jelas rasanya pahaman tu. Cuma kalau kita belajar khas dalam masa yang sama, khasnya atas bicara bab qada qadar, wajib beriman Allah yang tentu kita, Allah yang sabit pada ilmu dia apa yang dia buat pada makhluk. Walaupun gitu, dekat kita ni ada nama usaha ikhtiar. Antara khas bahas bab tu bab takdir, bab qada qadar. Selalunya dalam kitab belajar ujung. Dan antara bab bahas bab tu, bab ni lah. Bab tauhid af'al. Walaupun masih yang sama, perbuatan ni semua datang daripada Allah Ta'ala, tapi di atas apa Allah Ta'ala kurnia kat kita, dia beri kita quwwah, yang dengan quwwah itu kita ada akal pula dia beri pula pada kita kuasa pilih, seolah-olah kita ada kuasa mutlak untuk pilih. Dengar elok ayat tu, seolah-olah kita ada kuasa mutlak sudut pilih. Kata seolah-olah tu siapa? Pasal memang seolah-olah pun nampak kita pilih, tapi sebenarnya pilihan tu pun datang pada Allah Ta'ala, ilham tu pun datang pada Allah Ta'ala, kederat tu pun pada Allah Ta'ala. Dia akan jumpa nanti, memang dia akan bahas ni. Antara kita dah bahas kitab yang lepas, kitab Paku Iman, kitab mana, kitab Tauhid pun macam tu lah bahas dia. Nak cerita apa? Apa yang ada pada kita ni, ya Allah Ta'ala beri keupayaan pada kita ni, nampak seolah-olah kita yang ada kuasa mutlak untuk kita pilih. Kita kan boleh pilih kan, nak duduk depan, nak duduk belakang, betul kan? Kita nak mengaji, tak mengaji, betul? Nak ambil perhatian, tak ambil perhatian. Sambil duduk mengaji, duduk hadir ni pun boleh, nak tidur, tak tidur, kan kita yang pilih kan, betul kan? Nak tulis, tak tulis, nak tengok, tak tengok, nak pandang, tak pandang, nak dengar, tak dengar, nak ambil perhatian, tak ambil perhatian, kan kita yang pilih kan, betul kan? Berasa tak kita pilih ke? Tu kan dia rasa kena paksa. Kita pilih, kita berasa kita pilih tu. Kita rasa kita ada kederat tu. Kita rasa kita ada ikhtiar tu. Kita rasa kita yang pilih tu. The chance tu kat kita kan. Okey. Itulah kata atas sebut ulama, halusnya Allah Ta'ala jadikan kita ni, sampai kita tak sedar pada apa yang ada pada kita ni, semua datang pada dia. Itu yang kita nak kena ngaji tauhid tu. Tu yang nak kena zikir dengan Allah Ta'ala tu. Tu yang nak kena faham pelajaran tauhid tu. Tu yang nak zikir la ilaha illallah tu. Tu nak faham tauhid af'al tu. Maksud apa? Kalau tak faham tu, duk rasa kita semua mutlak. Akan bertuhan kepada diri sendiri, akan bertuhan kepada makhluk, ke Allah Ta'ala nanti sampai tak ada apa-apa perasaan pun ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Walaupun orang Islam, walaupun mengaku beriman, walaupun rajin sembahyang, walaupun rajin taat, tapi tak ada perasaan langsung pun pada Allah Ta'ala. Apa masalah ni? Sebab belum faham tauhid, istilah dia. Tak faham khasnya bab fa'al. Sebab bab fa'al ni dia ialah bab yang kedua kalau nisbah kita nak jadi abid. Setelah kita taat patuh zahir ni, boleh junjung perintah Allah Ta'ala, boleh tinggalkan larangan dia, seterusnya untuk jalan ibadat ni ialah bab fa'al. Tak mana nak bagi rasa apa yang kita taat tu la haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita boleh tinggal maksiat pun la haula wala quwwata illa billah. Nisbah kat kita memang kena usaha sungguh-sungguh untuk buat taat. Memang kena ikhtiarkan untuk tinggalkan apa larangan Allah Ta'ala. Ada kat kita istilah ikhtiar, ada pilihan, ada taklif yang ditaklif untuk kita cari, untuk kita buat, untuk kita bersungguh, untuk mujahadah. Ada ditaklifkan kita untuk kita tinggal, yang ni untuk kita jauhkan, untuk kita larang pula orang lain daripada buat benda-benda yang salah tu. Ditaklifkan kita untuk buat tu. Dicas salah pula kalau kita tak kerjakan hal tu. Jadi ada istilah amar ma'ruf nahi munkar yang ditaklifkan kat kita. Jadi taklif tu pasal apa? Pasal ada istilah Allah Ta'ala beri keupayaan kat kita atas nama masyhur kita pakai ni, usaha ikhtiar. Ada bab lah memang jumpa ke depan ni.
Di situ yang kita nak bagi lalu perjalanan hidup ni betul, masa yang sama usaha ikhtiar kita betul, tepat dengan syarak. Dalam masa yang sama hati sanubari ni tetap dengan Allah Ta'ala, tak pernah berpisah, tak pernah hilang pergantungan daripada Allah Ta'ala, bahkan mutlak kepada Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Kalau kita jadi sebab hidayat pun, wa ma taufiqi illa billah. Kita sampaikan dengan uslub balaghah yang sangat hebat sekalipun, innama alainal balaghul mubin. Sekalipun kita buat kerja sangat hebat, apa, bersungguh-sungguh macam mana pun, apa dia? La haula wala quwata illa billah. Aduh, prinsip dia. Barulah istilahnya akan rasa kehambaan diri. La ilaha illa anta khalaqtani, tiadalah ilah ni melainkan engkau ya Allah, kau yang menciptakan aku ni asal tak ada, ni engkau bagi ada. Wa ana abduka, aku ni hamba engkau, aku ni makhluk engkau, aku ni ciptaan engkau, aku ni zat ciptaanmu, aku asal daripada air mani, kau yang bagi hidup aku, kau yang bagi nyawa kat aku, kau bagi akal kat aku, aku lah kau Allah Ta'ala. Barulah boleh ada rasa kehambaan, barulah boleh mengiktiraf Allah Ta'ala khaliq, anta khalaqtani, anta khaliq wa ana makhluquka, anta maliki wa ana mamlukuka, anta aujadani ana ma'dumun, anta aujadani anta aujadtani, kau yang mengadakan aku. Wa anta qawiyyun wa ana dhaif wa anta tuqawwini, engkau yang gagah perkasa, kau berikan aku kederat, dengan sebab tu ada kederat pada aku. Anta ghani, aku fakir, ana fakir, anta aghnaitani, engkau lah tak hajat pada sesuatu, aku ni fakir ya Allah, engkau beri macam-macam ke aku, dengan sebab tu aku ada keberadaan pada aku, menyebabkan aku rasa aku kaya. La ilaha illallah. Aduh, nak bagi, situlah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Situlah menyebab, itulah baru istilahnya tauhid dengan Allah Ta'ala. Dan tauhid bab tu level dia tauhid afal. Tauhid afal. Tauhid yang kita dah buat ni, tauhid yang memang tak ada kita rokok sujud melainkan pada Allah Ta'ala, yang ni baru tauhid jasad. Baru tauhid junjung perintah taat zahir. Yang tu yang kita kena belajar tauhid, supaya bukan zahir saja yang kita taat, tapi taat tu datang daripada batin, daripada hati sanubari. Apa jalan dia? Akal, kenal, faham, maklumat, sedar. Macam mana nak sedar tu? Ngaji, faham, reti. Banding beza antara Allah, makhluk, khalik, makhluk, ada, tiada, hidup, mati, kuasa, lemah, alim, jahil. Siapa yang duduk tempat yang kekurangan ni? Makhluk. Siapa yang tempat sempurna ni? Allah. Mesti jelas perjalanan tu. Yang tu yang dia kata, atas kita bicara ni, bab perbuatan ni, tidak ada di sana perbuatan bagi lain daripada Allah Ta'ala. Hanyalah segala pekerjaan yang nyata dalam dunia, dalam akhirat, dan pekerjaan yang baik dan yang jahat, nyata pada manusia, begitu juga yang lainnya lain manusia. Apa lainnya manusia? Jin, malaikat, binatang, iblis, syaitan, sekaliannya nyata sebenarnya daripada Allah. Tapi jangan berhenti dekat tu, tak habis ngaji lagi, baru macam tu kan. Kita tak semayang pun datang daripada Allah. Jadi jahat-jahat pun, mencuri pun macam mana? Datang daripada Allah. Jadi kita duk buat jahat pun macam mana? Allah takdirkan aku. Nanti ngaji jangan jadi pak pandai bengong macam tu. Sekejap, bagi selesai, lagi habis. Jadi ngaji tak habis tu yang jadi bangang macam tu. Ada ke orang bangang macam tu? Ramai bangang macam tu. Baik, dia rasa dia baik, tapi bila jahat, semua dia salah dengan Allah Ta'ala, dia blame Allah Ta'ala. Dia kata apa yang dia yang sepatutnya ada pilihan, tapi seolah-olah macam dia ni berlaku dengan paksaan yang bukan dengan kehendak dan ikhtiar pilihan. Semua tu disalahkan Tuhan. Ya ke?
Ada orang sesat macam ni. Bukan sikit manusia. Na'udzubillah. Apa sikit semua disalahkan Tuhan. Macam mana? Nak buat macam mana dah takdir. Dia buat ikhtiar silap, dia buat tak kena. Tengok kata-kata nak buat macam mana, redha je lah. Dah ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan memang kita tak nafikan. Tapi masalah ni ada usaha ikhtiar yang kalau di situ kita gagal melaksana, jangan tak tahu di situlah ada taklif laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Di sini yang orang nampak kadang satu sudut macam reti agama, rupanya bengong. Sikit saya sebutkan bahasa itu. Tambah dalam bab usaha ikhtiar, dia tak faham mana yang dibenarkan. Usaha ikhtiar yang ditaklif, mana yang dibenarkan, mana tak dibenarkan. Jangan buat bodoh minum arak untuk sembuh penyakit pun kata dia ni pun ikhtiar juga. Ikhtiar, ialah ikhtiar salah. Ikhtiar lah, tapi ikhtiar salah. Dia kata itu pun ikhtiar juga. Ikhtiar salah. Kalau nak bahasa ikhtiar dan ikhtiar tu seolah-olah benda tu tak menjadi satu kesalahan, biar betul. Kaedah kita ulama nak sebut ikhtiar, disuruh kita ikhtiar. Ikhtiar mesti ada syarat. Selama-lama ikhtiar tu tak menyalahi syarat, baru dibenarkan untuk kita berikhtiar dalam bab tu. Kalau tidak, kita dilarang buat ikhtiar itu. Bahkan kena hindarkan dia, jauhkan dia, elakkan dia, tinggalkan dia. Tegahkan dia. Baik, sikit ke sana. Sikit sana. Jadi atas dasar asal akidah kita faham tauhid af'al ni macam mana? Segala-galanya datang kepada Allah Taala. Satu, ada orang sivil, dia apa? Dia tauhidkan Allah Taala ni sampai kata dia, saya dah sampai satu tahap makrifah kepada Allah Taala, tak sembahyang pun tak apa. Siapa? Engkau orang tak faham lagi sebenarnya aku tak sembahyang siapa. Ada orang sesat macam tu, ada. Geng yang adik-beradik apa tu? Lepat, tepung talam, tepung bungkus, donat, kan? Ada nama-nama macam tu kan? Khas nama lepat tu lah kan? Tepung talam tu adik-beradik dia. Khas kat situ lah. Yang ada nama apa yang chef tu, nampak hebat, kelepak-kelepuk, cerita bangang dia tengok. Nampak hakikat makrifat, bodoh ni. Banyak benda yang dia sebut tu salah. Tauhid pun tak mengaji, tiba-tiba syarah bab hakikat dan makrifat. Tu yang tunggal langgar habis agama Islam. Tu pun ramai mengikut tu. Ni yang nak sebut. Jadi maksudnya orang sesat ramai lah, bukan sikit. Yang kita mengaji betul-betul, yang tutup guru para ulama ajar betul-betul perjalanan nabiyyin, siddiqin, syuhada, as-salihin ni, orang tak mau dia ikutnya. Makrifat apa kalau sembahyang pun tidak? Makrifat apa kalau rambut macam hantu raya? Makrifat apa kalau Quran tak boleh baca? Makrifat apa kalau tak pernah berguru ilmu tauhid? Tiba-tiba nak ajar ilmu makrifat, konon makrifat dengan Allah Ta'ala, makrifat tak kucing apa? Sikit dengan bahasa-bahasa gitu. Yang ni yang menyebabkan tunggal langgang agama kita ni. Islam tetap memang betul, tapi masalah dia orang Islam kita ni, dia tak mengaji Islam, tapi konon nak syarah Islam. Punca dia ni ngaji sekat tiang ni. Khasnya dalam bab af'al dia lah. Ramai orang yang ramai sangat, bukan sikit lah, ramai sangat orang sesat dalam bab af'al. Yang sesat tak mau sembahyang apa tu, itu satu hal lah. Satu hal lah. Yang ni dah nak sembahyang dah, nak taat dah, nak agama dah, nak mengaji dah ni. Amal dah, kuat dah, zikir dah. Habis tak sembahyang. Konon ada tauhid. Atas bicara asal, bagi selesai pasal tak selesai lagi nak ambil faham bab af'al ni. Jadi kalau gitu, nyatalah daripada Allah Ta'ala semuanya, dan wahdaniyah ni pada segala af'al, dialah satu ibarat, maksudnya satu perkataan, dialah satu istilah ataupun satu perkataan yang diaturkan dengan dia, dengan kita sebut wahdaniyah pada af'al ni menafikan kam mumpasil pada af'al. Kitab kita ni dia menjalani bab kam ni ada menafikan 5 kam. 2 pada zat, menafikan kam mutasil, kam mumpasil pada zat. Menafikan kam mutasil, mumpasil pada sifat. Bab af'al menafikan kam mumpasil pada af'al.
Dia tak sebut kam muttasil pada af'al. Macam mana pun ada ulama diuraikan, ada satu juga, ada juga menafikan kam muttasil pada af'al. Atas kita ambil pakai je, ambil je hak dia sebut kam mumpasil dalam bab af'al ni, satu aja menafikan kam mumpasil. Apa maksudnya? Tak ada daripada makhluk ni, yang makhluk ada perbuatan asing daripada Allah Ta'ala yang tak ada kena mengena dengan Allah Ta'ala, yang datang daripada perbuatan makhluk sendiri semata-mata, hanyalah tanpa ada kena mengena dan kaitan dengan Allah Ta'ala. Kan? Sesat tu. Faham tu? Bahkan tak ada apa benda yang berlaku pada makhluk ni, pergerakan, perbuatan, apa-apa pergerakan walaupun sebesar zarrah, kan? Melainkan semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Itu trust, itu usul, itu jangan silap, itu sampai kiamat pun tak boleh ubah fakta tu. Macam mana pun ngaji lagi habis lagi. Apa dia? Ada bab istilah usaha dan ikhtiar yang ditaklif kat kita. Usaha ikhtiar ni lah atau umumnya dipanggil, yang inilah perjalanan syariat. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi hidayat, dia hantar Nabi Rasul. Nabi Rasul pun bukan tangan kosong. Nabi Rasul dihantar dengan mukjizat. Kenapa macam tu? Sedangkan Allah yang bagi hidayat. Nak ajar perjalanan syariat, nak ajar perjalanan sabab musabab, nak ajar perjalanan usaha dan ikhtiar. Mengajar perjalanan ada suruhan larangan. Kalau tidak apa payahnya hantar Nabi Rasul, hantar lembu je pun orang beriman, kan? Macam tu kan, bahasa mudah kan. Nak hantar mukjizat apa? Tak payah bagi mukjizat, hantar pokok kayu je orang beriman semua. Pasal Allah Ta'ala boleh bagi beriman walaupun dia tak hantar Nabi Rasul. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tapi macam tu ke dia punya pentadbiran? Tidak. Yang tu yang kalau menafikan hak tu, maksudnya menafikan Rasul, menafikan Nabi, menafikan mukjizat, menafikan syariat, menafikan Al-Quran. Gila ke apa? Nak jadi kufur apa? Iman apa benda kalau menafikan bab-bab macam tu, sedangkan Allah Ta'ala pentadbiran dia, urusan dia, dia hantar Nabi, dia hantar Rasul, dia bagi mukjizat, dia hantar Quran. Quran pula dengan tak boleh nak ditentang, dilawan oleh daripada zaman dulu sampai sekarang, sampai kiamat. Bahkan di kalamullah, kalam qadim yang diturunkan atas nama kalam lafzi, kan? Tu ada khah-khah istilah dalam bab tu saja saya sebutlah. Jadi siapa-siapa menafikan itu, maksudnya menafikan perjalanan dan sunnah Allah Ta'ala tadbir alam ni atau proses sabab musabab, atau perjalanan usaha dan ikhtiar, atau perjalanan cause and effect. Salah besar tu. Baik, jelas asal dia nak sebut usul dalam bab ni. Maka daripada kerana sebab banyak makna wahdaniyah ni lah, atau kata wahdaniyah ni banyak makna tentang mana, dia menafikan 5 kam, 5 kumum yang dipanggil kumumul khamsah dalam bab zat 2, dalam bab sifat 2, dalam bab fa'al 1. Kerana ni lah ditafsirkan oleh musannif pengarang dalam matan asal matan Mubarrahin. Apa makna wahdaniyah? Ai la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Itu asal matan. Asal terjemah kalau tengok Arab dia sendiri sebelum tengok Jawi tu. Apa maksud wahdaniyah ni? Allah Ta'ala ni asalnya itu wahdan tu, kan? Dengan mana la saniya lahu, tidak ada yang kedua bagi Allah Ta'ala. Tak ada yang kedua tak mana? Fi zatihi, pada zat dia. Sama ada yang mutasil atau mufasil, telah dihurai oleh pengarang, oleh pensyarah kita ni. Kita duk baca kitab musannif ni. Lagi tak mana? Fi sifatihi, begitu juga tak ada pendua pada sifat Allah Ta'ala yang mutasil mufasil. Jadi benda saya dah ajar, saya tak ulang lah. Takkan nak ulang sekali lagi kan? Menyebut benda berulang ni, yang ngaji ni sendiri kena ingat lah. Atas jalan taklif sendiri kena ingat lah. Dah ajar dah, sendiri kena faham lah. Yang tu lah. Istilah sendiri tu apa? Ikhtiar kan lah. Ambil istilah-istilah tu, tak ada rujuk balik, tengok balik, ulang balik. Kau nak bila nak pandainya? Bab lain pandai ngulang, bab ilmu yang sepatutnya kena faham tak pandai ngulang.
Yang tu pun jaga ya tu, ada yang sivil dalam bab tu. Kata nak buat macam mana, dah tua payah nak ingat. Oh, benda lain boleh pula cari sahabat ingat. Main bab pengaji ni buat tak ingat pula. Setan apa dalam kepala. Sikit ayat-ayat macam tu, kasar lah sikit kan. Baik. Begitu juga kata dia, dengan makna la saniya lahu fi af'alihi, yang ni terdekat kita bicara. Tak ada kedua, tak ada pendua pada perbuatan Allah Ta'ala. Dengan makna makhluk ni walaupun nampak makhluk buat, tapi hakikinya, realitinya tiada apa pergerakan daripada makhluk, walaupun sehelai daun jatuh daripada sebatang pokok sampai jatuh ke bumi, setiap hayunan dia dan turun melenggok kiri kanan dia, berpusing berputar hayunan dia sampailah ke bumi tu, tidak ada satu pun rupa pergerakan, melainkan semuanya datang daripada Allah Ta'ala belaka. Tak ada satu pun biji benih yang merekah lepas tu membelah bumi, yang pucuk dia naik ke atas mencari matahari, akar dia mendasar ke bumi untuk mencari mineral dan air yang tersembunyi, melainkan semua pergerakan tu daripada Allah. Mesti ya? Itu mesti ya? Itu dasar. Jadi terjemah dia apa makna la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi? Artinya tiada jenis yang mencukupkan dua bilangan baginya, bagi Allah Ta'ala pada zatnya atas jalan muttasil, yakni berhubung, dan atas jalan mumpasil, kita bicara dah tu, yakni bercerai, dan tiada pula pada segala sifatnya atas jalan muttasil, dan tiada pula atas jalan mumpasil, dan tiada pula pada segala af'alnya, hanyalah perbuatan yang nyata pada segala hamba itu adalah perbuatan Allah Ta'ala belaka, sama ada perbuatan yang ittirariyah seperti gerak tangan orang yang demam dan orang yang jatuh daripada atas ke bawah, atau perbuatan ikhtiyariyah seperti gerak orang yang sembahyang ketika rokok dan sujud, dan gerak tubuh orang yang berzina hanyalah yang ada bagi hamba tak kala itu semata-mata ikhtiar dan usaha jua. Ya. Jadi fokus dia yang sebut bab perbuatan ni, sama ada yang ada dua istilah disebut, ittirariyah, ikhtiyariyah. Semua tu datang daripada Allah Ta'ala belaka, hanyalah, tiada lain. Hatta yang disebut yang tak elok tu sekalipun. Macam mana pun antara soalan, Allah Ta'ala suruh mencuri ke? Allah Ta'ala suruh jadi kufur ke? Allah Ta'ala suruh zina ke? Allah Ta'ala suruh bunuh orang ke? Tidak. Bila tidak, kalau buat macam mana? Di situlah akan dikenakan hukuman, balasan, siksaan, atau istilahnya dikenakan atas istilah dosa. Kalau dia taat macam mana? Ada nama pahala. Pasal apa tu? Pasal kat situlah datangnya perjalanan syariat atas jalan asbab, cause, effect, atas jalan sabab, musabab, di atas pentaklifan apa yang disuruh kita buat dan apa yang disuruh tinggal. Masih yang sama diberi kita atas istilah yang dipakai. Ada usaha, ikhtiar. Usaha ni Melayu, ikhtiar ni Arab. Atas istilah Arab ada kasab yang ditaklif buat kita, dan ada ikhtiar yang juga ditaklif buat kita. Jadi bahasa yang kita selalu sebut ada usaha dan ikhtiar. Jadi kat kita ni ada istilah usaha dan ikhtiar. Sekejap. Jadi jangan sampai nafikan usaha dan ikhtiar. Jadi yang ni yang kita nak kena faham elok-elok supaya apa dia? Betul perjalanan usaha ikhtiar kita. Dalam masa yang sama duk betul usaha ikhtiar ni, tak menyalahi syariat yang Allah Ta'ala syariatkan sedikit pun, hati sanubari macam mana? La ilaha illallah, la quwata, la hawla wa la quwata illa billah, wa ma taufiqi illa billah, yudama alainal balagul mubin. Inilah akidah Nabi-Nabi dan Rasul. Bila kita sakit,
tak bahasakan sakit tu kat Allah Ta'ala. Maksud apa? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah bagi sembuh. Sedangkan sakit pun Allah Ta'ala bagi, sembuh pun Allah Ta'ala bagi. Tapi sembuh Allah Ta'ala bagi sembuh, sakit aku sakit. Inilah perjalanan usaha ikhtiar, inilah perjalanan syariat, inilah perjalanan adab bercakap. Diceritakan dalam Quran macam mana untuk kita istilah bermuamalah dengan Allah Ta'ala di atas tauhid kita. Af'al ni semua datang pada Allah Ta'ala, semua tentu azali lagi, dengan ilmu dan iradah Allah Ta'ala. Takkan ada berlaku satu perbuatan melainkan semua adalah ketentuan Allah Ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Bahkan iradah pun tak ada iradah melainkan iradah pada Allah Ta'ala. Tapi masih yang sama ditaklifkan kita, ada suruhan yang disuruh buat, ada larangan yang disuruh kita tinggal. Dalam masa yang sama berlaku benda tak elok, yang tak elok tak nisbahkan pada Allah Ta'ala, bahkan yang tak elok tu nisbah ke aku, yang baik saja nisbah pada Allah Ta'ala. Itu atas adab dan budi bicara kita. Di atas kita kena sedar ada benda taklif, yang kalau berlaku benda tak elok, tiada lain melainkan sabab kena tak elok tu di atas kecuaian kita, kealpaan kita, di atas dosa kita, di atas kezaliman kita, ataupun semata-mata Allah Ta'ala nak tingkatkan darajat kita, dia nak naikkan kedudukan kita, dia nak menguji kesabaran kita, dia nak menzohirkan ketaatan kita. Yang tu faham, kena faham perjalanan tu. Khas nak sebut tak mana, dan semua datang pada Allah Ta'ala. Tapi kalau bab sakit, fa idza maridtu fa huwa yashfin, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Huwa alladhi yut'imuni wa yaskin. Allah yang bagi makan aku, Allah yang bagi minum aku. Huwa alladhi yumituni thumma yuhyin. Dia yang menghidupkan aku, mematikan aku, kemudian dia akan hidupkan aku balik. Semua dia. Nisbah perbuatan menghidup, memati, memberi makan, memberi minum, semua Allah Ta'ala. Tapi sakit aku, bodoh aku, jahat aku, miskin aku, lembab aku, bodoh aku, lupa aku, kufur aku, syirik aku salah, zalim aku, Rabbana zalamna anfusana. Sebab itu perjalanan Nabi-Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, semua Nabi-Nabi dan Rasul ni perjalanan dia. Apa dia? Kalau ada yang buruk, dia akan nisbah kat diri dia. Walaupun Nabi Rasul tak ada nama dosa dan maksiat. Ada pelajaran bab Nabi Rasul nanti. Tapi semua Nabi Rasul dia akan kata apa? Dia mengaku dia zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pasal apa? Ni perjalanan Nabi Rasul, walaupun taat sangat hebat, tapi mengaku zalim diri lagi ke Allah Ta'ala. Ni perjalanan Nabi Rasul. Perjalanan iblis, jaga. Jangan jadi iblis ni. Apa dia? Dah lah Allah Ta'ala suruh sujud, dia tak mau sujud. Lepas tu tak mau sujud, dia nak kata apa? Ana khairum minhu. Aku lagi baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta aku dari api, kau buat pada dia dari tanah. Waktu ni aku sesat ni, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, dengan sebab engkau sesatkan aku. Nabi dengan Rasul kata apa? Kami zalimi diri kami sendiri. Takkan Nabi Rasul tak faham perjalanan af'al ni? Iblis dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani, dengan sebab kau sesatkan aku. Hai. Iblis lagi faham ilmu tauhid. Siapa pahaman macam tu, itulah pahaman iblis. Tak mana? Bila buat benda-benda salah dan jahat, semua salah kan Allah Ta'ala. Itu perjalanan iblis. Ya Allah, engkau yang menyebabkan aku buat dosa ni. Engkau yang telah takdirkan aku minum arak. Kau yang jadi takdirkan aku tak pergi masjid. Kau yang telah bodohkan aku pasal tak pergi mengaji. Disalahkan habis Allah Ta'ala. Itu perjalanan iblis tu. Pasal apa? Semua dia blame Allah Ta'ala. Dia salahkan Allah Ta'ala. Padahal dia yang takaburnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi dia salahkan Allah Ta'ala. Nabi Rasul macam mana? Sangat taat, maksum. Rasulullah SAW pun qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi dia kata apa? La astaghfiru
La astaghfirannallaha fi kulli yaum 70 marrah kama qala. Tak kurang tadi sehari semalam aku istighfar, minta ampun, aku rasa aku bersalah ni 70 kali. Itu perjalanan Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Perjalanan iblis jaga. Banyak ke ramai ke yang ikut perjalanan iblis? Sebutlah tadi berapa ramai yang ikut perjalanan iblis. Dia bodoh, dia malas, dia kufur, dia jahat. Semua dia salah Allah Ta'ala. Nampak bunyi lembut sikit macam mana? Kalau dia kata, ya Allah, engkau yang salah, sesatkan aku. Nampak kurang ajar kan? Dia kata apa? Dah buat macam mana, dah takdir. Kita ni timun, Allah Ta'ala ni doyan. Menggolek luka, digolek luka. Lembutnya bercakap. Macam lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang, lidah setan. Lidah setan. Jaga sikit. Saja saya sebut bahasa-bahasa macam tu, take alert sikit. Satu sudut tu yang nampak orang macam dia pandai, dia orang hakikatnya ilmu makrifat. Makrifat kepala otak, makrifat setan, makrifat iblis. Sampai menyalahkan orang Ta'ala. Konon-konon makrifat. Makrifat makrifat setan, makrifat iblis. Jadilah makrifat Nabi dan Rasul. Apa dia? Setiap benda buruk, walaupun mereka ni maksum, tak ada dosa, dia masih mengaku lagi, aku ni buat zalim ya Allah. Kalau hebat sekalipun dakwah siang malam pagi petang, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, orang ikut dia punya ramai. Dia kata apa? Innama alainal balagul mubin, kami ni tolong sampai je ya Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Innama antahada, hanya senyum ya Allah, engkau lah bagi petunjuk, aku tak sama sekali. Itu ada perjalanan bagi betul loh. Perjalanan mana? Asal nak sebut ni perjalanan usaha ikhtiar, tu istilah dia. Ya. Faidatun. Jadi mula nak masuk ni sebuah kitab kita ni nak bicara mengenai apa maksud usaha ikhtiar. Jadi dia ada pendapat yang besar, yang kuat, yang muktamad, yang dipakai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tengok betul-betul. Sekali lalu saya dah sebut dasar dia. Satu, mengaji jangan tak habis. Mengaji bab af'al ni, saya pernah mengaji dulu, ada tok guru nasihat, dia kata jangan jadi mengaji pak pandai. Mengapa ngaji Pak Pandai? Pak Pandai ni siapa? Pak Pandai ni adalah satu unsur cerita Melayu kuno, nadok betul tak betul Pak Pandai ni tak tahulah kan. Tapi Pak Pandai ni dia satu unsur bodoh dalam cerita Melayu. Pak Pandai ni bodoh ke? Tak faham? Pernah dengar cerita Pak Pandai? Pak Pandai ni cerdik ke bodoh? Bodoh. Pak Pandai ni cerita unsur bodoh dalam cerita-cerita, orang panggil apa, cerita-cerita dongeng apa tak tahulah nak guna bahasa tu. Saya dongeng ni orang marah pula kalau cerita tu betul. Apa lagi cerita penipu lara lah apa kan. Ada kalangan masyarakat Melayu dia memang ada istilah Pak Pandai ni, Pak Pandai, Mak Ande kan. Macam mana cerita Pak Pandai ni? Saya mengaji tauhid, tok guru ajar cerita Pak Pandai, cerita ilmu tauhid lah. Ada cerita ilmu tauhid, ada cerita usul fiqh. Cerita apa? Cerita bodohnya Pak Pandai ni. Jadi ngaji tauhid khasnya dalam bab fa'al, jangan ngaji bodoh Pak Pandai. Kenapa ngaji bodoh Pak Pandai? Ngaji tak habis. Sebab nama pun Pak Pandai, dia orang bodoh. Dia bodoh tapi lurus orangnya. Satu hari pernah dia lalu kat masjid, dia dengar tok guru ngajar. Ngajar apa? Semua yang ada di langit bumi ni Allah Ta'ala punya. Makhluk ni tak punya apa-apa. Semua yang ada di langit bumi ni siapa punya? Allah Ta'ala punya. Macam, bagus tak ayat tu? Betul tak betul? Betul tak betul? Tak betul? Kau tak ngaji tauhid ya, malu Pak Pandai ya, Pak Pandai yang ngaji tauhid. Kau takkan tak kerti. Kau Pak Pandai apa? Pak Pandai pun faham. Lepas tu, dia ambil lah kata tok guru takkan ngajak benda tak betul. Semua yang ada di langit ni apa? Apa? Sama? Semua Allah Ta'ala punya. Makhluk macam mana?
tak milik apa-apa pun. Okey, dia pegang sungguh-sungguh, tok guru aja. Takkan aku nak tolak. Lepas tu mengajar tak habis lagi. Dia lalu je dengar. Ngaji bawa tak habis lagi. Betul apa? Lalu-lalu pergi kedai. Masa tu kuliah duha. Oh tu pergi kedai buat apa? Agak-agak kuliah duha. Buat pandai cari apa? Cari apa? Cari nasi lemak lah. Cik lauk pula boleh lah. Cari nasi lemak. Pergi kedai kopi. Order lah ayo. Kopi secawan. Kopi radik lah aku kan. Kopi je. Cerita radik-radik tu. Elan lah sikit kopi kita. Jangan kopi orang Kapio. Takkan kopi Starbucks pun. Saja sebut radik tu sikit. Apa nak cerita ni? Dia kopi lah. Lepas tu makan nasi lemak, makan kuih, ada pisang, ada telur rebus apa. Dulu kedai kopi memang gitu tak kan? Ada telur rebus apa. Dulu itulah menunya pun. Zaman saya cerita tu, Tok Guru dah cerita gitu lah. Habis makan kenyang. Macam mana? Tuan kedai, terima kasih lah ya. Hari nak beransur ni Pak Pandai dah kenyang lah. Dah bayar ke Pak Pandai? Apa bayarnya? Semua yang ada di langit bumi ni Allah Ta'ala punya. Kamu takkan tak ngaji tauhid? Aku nak mari sini tadi, lalu kat masjid dengan Tok Guru duk ngajar. Tak ada apa yang manusia, yang makhluk ni punya. Semua yang ada di langit bumi ni semua milik Allah. Wah. Untuk Pak Pandai tak mau bayar lah. Dah milik Allah Ta'ala, apa gaduhnya katanya. Makan je lah. Milik Allah Ta'ala. Bukan milik aku, bukan milik engkau. Semua milik Allah Ta'ala. Jadi apa salah Pak Pandai? Apa pula kena bayar pula? Milik Allah. Cerdik tak Pak Pandai? Cerdik tak? Cerdik lah. Cerdik sekerat tiang. Ngaji tak habis. Tuan cerdik, ngaji lama dah. Dia faham atas ikhtiar, suruh usaha sabab kan. Orang kata dia, oh pandai Pak Pandai ngaji tauhid. Alhamdulillah. Sekejap Pak Pandai. Dalam poket tu ada apa? Ada uncang kata dia. Tengok sikit uncang tu. Dia buka keluar lah poket dia. Uncang. Kedulu orang duit pun dah uncang je. Tadi Pak Pandai kata apa tadi ya? Oh semua yang ada di langit dan bumi semua milik Allah. Makhluk tak ada milik apa-apa. Jadi uncang ni bukan milik Pak Pandai lah ya. Dia pegang lah kat tangan dia. Bukan milik Pak Pandai. Pak Pandai punya lah, ambil lah poket Pak Pandai. Lah tadi Pak Pandai yang cakap. Semua yang ada di langit bumi ni semua Allah Ta'ala punya. Takkan tak mengaji tauhid. Kan Pak Pandai yang khabar tadi. Ya tak ya juga kan. Tapi nanti aku nak belanja dengan apa? Habislah duit aku. Tu je duit yang ada dalam uncang aku. Tapi kan semua milik Allah, bukan Pak Pandai punya. Tapi aku punya. Tak apalah macam ni lah Pak Pandai. Dia kira. Ini habuan saya, ni habuan Pak Pandai. Lain kali Pak Pandai ngaji tauhid bagi habis, jangan lalu tepi masjid aja. Kena masuk masjid, dengar sampai Tok Guru tutup kitab baru berhenti. Jangan sambil-sambil je dengar. Nasihat dia tajam tu. Apa dia? Jangan ngaji bodoh-bodoh sambil dengar YouTube, sambil dengar Facebook, sambil-sambil makan nasi, sambil kurang kacang. Dengar sambil-sambil je ngaji sekat tiang. Yang buat bangang itu, yang buat bangang itu. Dengar lagi habis. Saja saya bunyi bangang tu kuat sikit. Jangan jadi Pak Pandai. Saya ngaji dulu Tok Guru sindir tu lah. Pak Pandai ke hang? Hang ni Pak Pandiak. Pak Pandiak. Tu cerita Pak Pandai tu. Itulah Pak Pandai ni cerita apa? Dia cerdik tapi bodoh sikit. Ada cerdik dia, ada bodoh dia. Bodoh dia ngaji tak habis. Cerdik dia kenal Tok Guru. Tapi kenal Tok Guru pun kenal sekerat jalan. Bahaya juga. Ya kan? Ada orang pun Tok Guru dia bukan ikut semua. Dia ikut yang mana yang nyanyi selera dengan Tok Guru serupa. Orang kata serupa. Tok Guru ni mantap. Steady. Yang serupa dengan dia. Yang mana dia kena balun, aku tak apa suka sikit Tok Guru ni. Maksud apa?
Oh ada sikit tak sama dengan aku. Mana kena balun dia tak mau ikut. Yang ni pun satu passion juga manusia. Jaga kaedah kita macam mana? Selagi ajaran tu memang itu ajaran Islam, nafsu kita yang kita tak mau ikut tu, hak tu lah kena ubah bagi ikut apa yang sepatutnya yang ikut. Kita kena tukar usaha ikhtiar kita bagi tepat dengan syariat, bukan ikut usaha ikhtiar, ikut nafsu aku yang ikut apa aku nak buat. Jaga yang tu yang kita nak kena mengaji, nak pergi betul perjalanan hidup ni. Pujuk sikit nafsu kita yang buah tu. Jangan ikut nafsu, jangan ikut rasa, jangan ikut hati. Bahkan ikut yang diajar oleh Nabi, apa yang diajar oleh tutup guru para ulama kita. Pergi ngaji bagi elok-elok, pergi khasnya atas nama perjalanan asbab usaha ikhtiar ni, pergi tengok betul-betul apa yang dibenarkan untuk usaha dan ikhtiar. Jadi ada bab situlah khas bahas. Nak baca lagi panjang sangat. Sambung esok. InsyaAllah. Sambung esok. Jadi kena ngaji bagi habis lah esok. Jangan tak mengaji pula. Lagi esok lebuh, subuh tidur. Oh tak ngaji, rupanya di Pak Pandi pula esok. Oh kita panggil Pak Pandi esok. Siapa yang sewil kita sikit, oi Pak Pandi. Tengok dia faham tak faham Pak Pandi tu esok. Si Pak Pandi ni, dia kata satu sudut dia cerdik, ada bab dia pandai berfikir. Dia ada berakal, tapi cara berfikir dia kena salah. Saya ngaji tak habis. Saya ngaji Pak Pandi ada ketika dia cerita macam ni. Pak Pandi ni, dia orang kampung, kerja pun kerja kutip kayu ke api, jual macam tu lah. Untuk cari pendapatan, nak kemahiran tinggi dia tak ada. Untuk satu hari, pagi-pagi keluar dah pergi cari kayu api kat hutan, duk kerat potong-potong tu, hujan turun. Bila hujan turun, sungai pula, jenis sungai ni dekat dengan bukit apa, datang kepala air, sepak habis jambatan tempat dia lalu. Tak ada lah jambatan. Bila dia balik tu hujan semua berhenti dah, tapi kepala air duk heret habis dia punya jambatan yang dia buat lalu lalang untuk dia nak lalu rentas sungai tu. Kan? Jambatan tu tak ada dah. Dia nak lintas, dia tengok ada satu ranting kecil melintangi sungai tersebut, tapi ranting kecil je. Dan ranting tu dan semut dah naik panjat beratur seberang sana. Dia pun tengok, Pak Pandi nak melintas lagu mana ni. Jambatan dah tak ada. Pak Pandi ada akal. Dia tengok, oh ranting ni kecil aja, tapi banyak semut lintas ke dia. Beribu-ribu kata dia, merenyut-renyut. Kalau takat Pak Pandi seorang, apa salahnya? Nampak? Cerdik tak? Cerdik tak? Cerdik lah. Dia pandai berfikir. Ramai-ramai boleh lalu, takkan Pak Pandi seorang tak boleh. Tapi dia lupa saiz Pak Pandi dengan semut. Pijak-pijak keren, jatuh masuk sungai. Nasib baiklah tak mati di kawan tu. Tak pasal tak cerita mati. Pula tu datang cerita tu, mestilah dia balik jumpa bini dia, Mak Andih tu, dia cerita satu cerita tu sampai. Kalau tidak mana nak tahu dia jatuh sungai kan. Cerita apa? Cerita Pak Pandai tu lah. Satu sudut dia cerdik, dia boleh berfikir, tapi keupayaan itu dia tak sampai tahap yang sepatutnya, dengan tu dia bertindak. Dengan dia tak habis. Tak habis. Sikit lah sebut macam tu. Jadi jangan jadi Pak Pandai. Jangan jadi Pak Pandai. Esok siapa kita tengok agak-agak bengap sikit, Pak Pandai. Sebab dia Pak Pandai je esok. Diorang tak faham tu pasal balik cuti apa sekejap ni kan. Ada yang tak sihat apa esok, kita pakai cerita Pak Pandai kat dia. Cerita Pak Pandai apa? Cerita Pak Pandai ngaji tauhid sambil nak pergi warung, pergi cari nasi lemak dengan kuliah duha. Cerita Pak Pandai nak seberang sungai. Jadi dua cerita tu Pak Pandai padan kan. Yang tu tak ada dalam buku tu. Waktu dengar mulut tu guru tu. Saya tu tak pernah dengar tengok cerita buku. Cerita dalam buku tu cerita Pak Pandai, anak dia mati, bini dia suruh pergi mandi, dia mandi dengan air mendidih. Rendam dalam air, anak dia mati. Waktu anak dia mati, bini dia bungkus dengan tikar, bawa balik, suruh pergi tanam kan. Suruh pergi tanam, dia bawa tikar tu terbuka, anak dia kata tengah jalan,
Waktu dia pergi tanam, tegam tikar kosong, dia balik-balik tengok, ada juga anak orang lain mati. Rupanya anak dia tadi. Dalam buku ada cerita tu. Lepas tu nak buat kenduri tahlil lah siapa, bukan untuk anak dia tak taklif lagi. Bini dia pandai. Suruh cari Tok Imam, suruh cari Tok Lebah. Tok Imam macam mana? Ada janggut. Tu ada serban putih, dia pun cari lah Tok Lebah. Tok Lebah macam mana? Tengok ada janggut. Tengok ada janggut. Kambing, bek ada janggut. Oh, yang ni lah Tok Lebah. Tok Lebah yang ni lah Tok Imam, ada janggut. Tu cari siapa pula? Cari Tok Lebah. Tok Lebah ni kata dia ada kepala putih. Jalan-jalan kawasan tu ada bendang lah, ada apa. Tengok bumbung pipit uban banyak. Kan kepala putih kan pipit uban kan. Oh, kata dia, ni lah Tok Lebah. Pasal kepala putih ni. Cerita dia yang tu dalam buku ada. Google dia tengok, ada cerita Pak Pandey. Unsur personifikasi bodoh dalam masyarakat Melayu kan. Untuk unsur bodoh sikit kan. Dia cerdik lurus bodoh. Jangan kena panggil dengan Pak Pandey esok dengan saya sudah. Tapi bodoh-bodoh Pak Pandey bagus lagi Pak Pandey daripada Wahabi gila Wahabi kat tu. Saja sebut menatang tu hujung menatang tu. InsyaAllah hanya umum sambung Pak Idatun pada menyatakan khilaf antara segala ulama ahli sunnah wal jamaah pada makna usaha dan ikhtiar. Apa maksud dia? Dia akan cerita insyaAllah. Soalan kalau ada sekitar tu. Bagus. Jadi ada dua perbuatan yang disebut tu, ada perbuatan ittirari, ikhtiari. Ikhtiari ini ikhtiar lah, maksudnya yang ada pada kita pilihan dan ada chances, ada pilihan lah kan, ada khiyar dekat kita untuk kita nak pilih nak buat apa. Tu dipanggil ikhtiar. Contoh dia bagi pergerakan orang dalam semayang, angkat tangan apa kan, duk garu apa kan, kita yang ikhtiar duk garu lah apa tu. Nisbah boleh buat tak boleh buat tu ngaji suku, tapi apa yang kita buat tu ikhtiar. Satu lagi namanya ittirari. Perbuatan ittirari ini ada perbuatan luar kawal. Macam dia kata pergerakan orang demam. Demam tu sama duk bercakap macam kan. Si lemak. Kau buat apa tu? Pergi dari sini. Ni bukan sedar dia cakap apa. Yang tu ittirariyah. Dia buat misal lah tu kan. Orang demam lah apa. Termasuk dalam tu ngigau, mabuk kan? Orang adik-beradik tu yang dia tak sedar perbuatan yang hasil pada dia. Hak tu dipanggil perbuatan ittirariyah yang bukan dengan ikhtiar kan? Baling batu jatuh bawah, itu ittirariyah. Tapi ambil batu, panggil bungat baling. Nak baling pun baling kuat ke baling slow. Itu kan ikhtiariyah. Jadi ada dua pengkelasan perbuatan tu lah. Ada ittirariyah, ada ikhtiariyah. Kedua-duanya dari Allah. Cuma ittirariyah tak ada taklif. Ikhtiariyah ada taklif. Pasal dia ikhtiar. Saya jawab soalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.